Yang ini khas kita doakan kepada kita semualah, li'amatil muslimin, yang datang setelah dua kelompok para sahabat. Kalau ayat yang ke-8 Allah cerita tentang lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim, iaitulah golongan muhajirin yang keluar daripada bumi Mekah, ya, dipanggil muhajirin. Alladhina ukhriju min diyarihim, yang dihalau keluar daripada rumah-rumah mereka di Mekah, wa amwalihim, dan mereka meninggalkan harta-harta mereka di Mekah, yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana, untuk meraih keredaan Allah Ta'ala, untuk menyelamatkan agama. Kemudian yang seterusnya, walladzina tabawwa'ud dar, sekiranya golongan muhajirin itu berkehendak, dia akan memberikan apa yang mereka berkehendak, walaupun golongan muhajirin itu berhajat. Contoh, golongan muhajirin itu nak makan kurma, tapi Ansar ada kurma 3 biji tu je, muhajirin nak, dia akan bagi pada muhajirin tu, ambillah 3 biji kurma ni, walaupun dia berhajat kepada kurma. Ceritanya ini dia dipanggil wa yu'thirun, dipanggil al-ithar. Kemudian ayat ke-10, yang ini kita doa dalam takbir, setelah takbir yang keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya. Jadi doa ini hukumnya sunat sahaja. Jadi kalau imam tak baca, maka tidak mengapa. Baik, jadi bila ditanya soalan daripada saya, sekiranya imam lupa baca doa pada takbir yang keempat terus bagi salam, boleh tak? Boleh, tak masalah. Jadi bila kata macam itu, perlu tak imam solat balik? Tak perlulah, sebab dia sunat. Adakah niatnya qadaan? Tak ada istilah qadaan di sini. Tapi kalau ikut pendapat yang kita pernah bincang sebelum ni, selagi mana dalam waktu, dia tidak ada qadaan. Dan dia pun dalam waktu pun, tak ada masalah. Sikit silapan. Tiga saya takbir tak boleh lah. Ini saya faham sekiranya imam lupa baca doa pada takbir keempat. Kalau imam tak takbir yang keempat, batal lah sembahyang. Makmum boleh mufaraqah. Kalau imam bagi salam awal, makmum mufaraqah lah, sebab dia ada satu takbir lagi. Buat sendiri. Kalau imam tu ulang apa? Buat lagi sekali solat jenazah. Okey, tak apa. Kalau imam tu sudah dia batal, dia ulang balik, tak masalah, betul lah tu. Cuma niat macam biasa, tak apa. Ya. Cuma makmum yang tahu imam tak cukup, apa dia nak kena buat? Dia kena tegur. Subhanallah. Kena tegur. Imam kurang takbir. Kalau dibagi salam pun, kalau imam bagi salam, itu si imam pun kena belajar. Kalau imam bagi salam,
makmum tegur, subhanallah, imam boleh masuk balik buat yang keempat. Dia boleh masuk balik. Sama juga macam solat fardu. Boleh masuk balik. Kalau imam masuk balik, makmum boleh stay dan ikut balik imam, tak payah mufaraqah. Tapi kalau imam tu dia tak masuk balik, maka makmum boleh memilih untuk mufaraqah. Sama, kaedah solat sama je. Okay. Tapi kalau kalau imam tu dia ulang balik solat tu, sekiranya jarak masa yang lama setelah ditegur ataupun tak ada makmum yang tegur, baru dia sedar dia ada silap, dia ulang balik solat pun boleh juga, tak salah. Tapi makmum yang tahu bila imam bagi salam, dia tahu imam tu buat silap, dia kena terus angkat takbir yang keempat. Dia kena terus angkat takbir yang keempat. Dia kira seolah-olah macam menambah rakaat yang tak cukup, menambah takbir yang tak cukup. Dia kira seolah-olah imam telah cukup takbir. Tak apa. Ya. Macam mana? Sebab memang idaman orang Mekah dan Madinah, juga kita ni yang buat umrah, kalau buat haji, kalau kita meninggal dunia, memang kita nak disolatkan sama ada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ada. Setiap waktu ada jenazah. Mana ada tak ada jenazah? Ada. Dia ada. Kalau tak ada, kalau dia tak sebut as-salatu 'alal amwat, kalau dia tak sebut tu, mana tak ada jenazah? Ada jenazah. Setiap waktu. 5, 6 jenazah setiap waktu. Memang ni. Sebab orang nak disolatkan di Masjidil Haram. Okey, boleh Cik Sal, boleh jelas ya? Sama. Okey, terus. Makmum ada masa membaca Fatihah. Tetapi ia seorang pembaca yang lambat dari semula jadi. Jika makmum ada masa yang luas cukup untuk membaca Fatihah, qala musannifuna rahimahullah wa ta'ala bi'ulumihi fid darin. Amin. Jika makmum ada masa yang luas cukup untuk membaca Fatihah, tetapi ia termasuk dalam golongan pembaca yang lambat dari semula jadi lagi, jika makmum merukuk sebelum ia sempurna habiskan bacaan Fatihahnya, maka jika imam rukuk sebelum ia sempurna habiskan bacaan Fatihahnya, maka makmum ini tidak dikira cuai, dan masalah ini mengikut satu pendapat ia diharuskan, dibolehkan memotong bacaan Fatihahnya dan terus rukuk bersama imam, seperti masalah makmum yang tidak sempat membaca Fatihahnya serta imamnya melainkan sebahagiannya. Baik. Yang ini kalau makmum memang lambat bacaan Fatihahnya, semula jadi lambat. Memang jenisnya lambat, berjalan lambat. Memang style lambat. Bukan baca je lambat. Semuanya lambat. Suami atau isteri kena sabar. Ya. Lambat. Semua lambat. Tekan break lambat. Itu bahaya. Tekan break lambat, kena tu. Jangan. Jadi bila suami lambat ni, suami lambat pula. Suami lambat. Bila makmum lambat, ya. Tekan break lambat. Lambat tekan break. Lambat tekan break. Itu memang tak boleh bawa kereta dah, ya, doktor. Baik, jadi kalau dia lambat baca Fatihah semula jadinya, dia ada dua pendapat. Pendapat pertama, dia dikira seperti makmum yang masbuk.
pendapat pertama. Dia dikira seperti makmum yang masbuk. So, dia kata apa? Dia tidak dikira cuai. Sebab dia memang lambat. Dan masalah ini dia kata mengikut satu pendapat ia diharuskan dibolehkan memotong bacaan Fatihahnya. Maksudnya cut terus. Cut bacaan Fatihahnya dan terus rukuk bersama imam seperti makmum yang tidak sempat membaca Fatihah serta imamnya. Melainkan sebahagiannya. Maksudnya permasalahan ini sama seperti permasalahan makmum yang masbuk. Dia boleh potong. Tapi dengan syarat lambat semula jadi. Tak payah, tak payah. Tak payah. Dah. Ini masbuk lain. Masbuk tak sempat baca Fatihah. Masbuk yang dia masuk ketika imam baca surah, ketika imam baru nak rukuk, dia sempat dapat rakaat dengan imam tu. Itu permasalahan masbuk. Yang orang masuk ketika Fatihah kan. Jadi bila dia takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim, imam rukuk. Dia nak buat apa? Dia rukuk ke dia nak teruskan bacaan? Dia rukuk sebab dia masbuk, imam menanggung Fatihah dia. Maka dalam permasalahan ni dia boleh ambil pendapat yang pertama, pendapat masbuk. Jelas? Kedua, ada lagi satu pendapat. Akan tetapi mengikut pendapat yang asah, ini lebih ramai. Seperti tersebut dalam Kitabur Raudah dan lainnya bahawa makmum itu hendaklah habiskan Fatihahnya dan takhalluf ia terkebelakang ia daripada imam yang diberi keuzuran. Dia boleh membelakangkan imam, tertinggal daripada imam, ikutlah macam mana sekalipun. Yang penting dia bacalah Fatihah dia. Sehingga kan imam bangun rakaat kedua, dia baru nak rukuk pun boleh. Tapi dengan syarat dia memang lambat. Dia memang tekan break lambat. Apa? Tak kira. Tak kira. Tak apa. Dia dah tak ada istilah tiga rukun fi'li, dua rukun fi'li. Sebab dia semula jadi. Ya. Jika orang tak mampu, orang kurang upaya. Okey, kalau dia membaca Fatihah ketika imam pun masih berada. Al-Jahal tak boleh. Jadi dia sendiri dia imam dia pun ikut. Tak boleh. Dia kena imam selesai dulu. Baru kita baca. Itu memang solat jahar. Tak boleh sekali. Imam selesai baru dia baca. Dia baca juga tak sama ya. Kalau dia baca, dia kira seolah-olah macam bersama dengan imam. Dalam Al-Fatihah, dia tak kira musawaqah. Musawaqah tak boleh. Dia termasuk dalam musabaqah. Musawaqah tak boleh. Tak boleh. Imam kena amin baru dia start baca Fatihah balik. Dia baca Fatihah mengikut, ialah maksudnya walaupun dia perlahan, tak apa, tak masalah. Dia akan jadi musawaqah. Memang ada perbahasan dia baca serentak dengan imam, dia tak akan dapat pahala jemaah. Kurang pahala jemaah ni. Ketika solat jahar, imam dah habis amin baru kita baca. Dia baca serentak dengan imam, dia akan jadi musawaqah. Serentak. Okey, boleh? 28. Imam membaca cepat dan makmum membaca lambat. Tersebut dalam Kitabul Minhaj, jika imam membaca cepat dan rukuk ia sebelum makmum menghabiskan bacaan Fatihahnya, maka terdapat pada masalah ini dua surah. Surah apa? Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, Surah An-Nas.
Bukan. Surah ni maksudnya gambar. Bukan surah dalam Quran. Surah, bukan surah. Dia dengan huruf sin, bukan huruf sad. Dengan huruf sad, bukan huruf sin. Ya, surah ni gambar. Surah sad. Kalau kita gambar yang di dinding tu dipanggil surah. Hadhihi surah. Sad dengan sad. Tapi kalau surah dengan sin, yang itu pagar, dipanggil suar. Surah ni maksudnya pagar, pemisah. Ya, pemisah, surah. Ya. Adapun gambar dia panggil surah, huruf sad. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sebenarnya Allah tidak melihat paras rupa kamu. Gambarlah maksudnya. Dia bukan maksudnya rupa, tidak. Surah maksudnya gambaran, rupa, wajah. Okey. Panggil surah. So, yang ni dia panggil dua surah, iaitulah dua wajah. Minhajul Talibin. Okey, ada dua surah. Ya. Minhajul Abidin ni baru-baru lagi. Minhajul Talibin ni Lin-Nawawi. Fi Umdatil Muftin, dalam kitab Minhajul Talibin, Al-Imam karangan Al-Imam An-Nawawi fi Umdatil Muftin, kitab yang menjadi pegangan bagi mufti-mufti. Umdatil Mufti. Orang biasa kurang sikit. Bila sebut Kitabul Minhaj, Kitabul Minhaj At-Talibin Lin-Nawawi. Okey. Dia kata ada dua surah. Jika imam membaca cepat dan rukuk ia sebelum makmum menghabiskan bacaan Fatihahnya. Ada sikit. Yang pertama, makmum membaca Fatihah secara tartil, perlahan. Tetapi kalau ia membaca secara cepat, nescaya boleh menghabiskan bacaannya. Imam tu baca tartil sangat. Sejak belajar tajwid, tartil benar bacanya. Kan? Imam ya, makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Waladdallin. Memang dia sahaja baca tartil. Baik, dalam keadaan pertama ni dia baca tartil, tapi sedangkan dia boleh je baca laju, tapi dia baca tartil. Ini bukan uzur semula jadi. Dia saja lambat kan. Maksudnya dia boleh baca cepat. Dia boleh baca cepat. Baik, yang kedua pula, tengok bawah tu. Makmum baca Fatihah lambat dari semula jadi. Sama yang atas tu. Lambat dari semula jadi. Maksudnya asal kejadian dia memang lambat. Maka kedua-dua surah ini, surah ni apa? Gambaran. Maka kedua-dua surah, kedua gambaran. Gambaran yang pertama tu makmum baca lambat. Kalau baca cepat dia boleh. Yang kedua ni makmum baca lambat semula jadi. Maka kedua-dua surah ini hendaklah makmum habiskan bacaan Fatihahnya. Dua-dua gambaran ini makmum hendaklah menghabiskan bacaan Fatihahnya
Kerana kalau kita katakan makmum itu boleh memotong bacaan Fatihahnya dan terus rukuk bersama imam, nescaya membawa makmum itu tertinggal daripada membaca Fatihahnya pada semua rakaat sembahyangnya kerana lambat bacaannya dan cepat bacaan imamnya. Baik, kalau di atas tadi dia ada dua pendapat kan. Pertama pendapat potong terus, tapi itu pendapat tak asah. Yang asah yang lebih tepat dihabiskan bacaan Fatihahnya. Huraian di bawah ni ada dua keadaan. Pertama, lambat semula jadi. Kedua, lambat dia saja baca lambat. Maka yang ini, dia ambil balik pendapat atas tu, imam makmum tak boleh potong bacaannya, kena teruskan bacaannya. Sebab apa? Kalau dia potong bacaan dia, maka 4 rakaat tu semualah dia tak dapat baca Fatihah. Itu alasan dia. So dia kena habiskan juga. Maka wajiblah bahawa makmum itu takalluf terkebelakang ia daripada imamnya pada tiap-tiap rakaat untuk menghabiskan bacaan Fatihahnya. Dia boleh membelakangkan, ya. Boleh. Dia boleh membelakangkan imam dia. Sini ada tak yang masalah gitu? Ada ya? Boleh? Boleh? Sambunglah. Itu sebab imam yang cerdik, dia akan bagi ruang sikit masa untuk makmum baca Fatihah sikit. Dia ada reserve sikit. Tapi saya tak kata benda ni wajib buat. Tak. Yang reserve ni. Contoh kalau saya baca surah panjang, saya tak akan reserve sikit je. Sebabnya saya tahu dalam masa saya baca surah panjang tu, makmum boleh baca Fatihah. Contoh surah As-Sajdah, saya tak akan reserve panjang, reserve lama. Saya terus baca. Sebab As-Sajdah tu panjang. Tapi kalau baca surah yang pendek, Al-Ikhlas, apa semua tu memang kena reserve sikit. Bagi makmum boleh baca walaupun separuh. Makmum yang muwafiq ni. Baik, kalau makmum yang masbuk bacaan Fatihahnya lambat, macam mana? Imam rukuk, dia rukuk lah. Rukuk lah kan? Dan apabila selesai ia daripada membaca Fatihah, hendaklah ia rukuk dengan sendirinya dan i'tidal dan sujud hingga ia mendapat imam di mana sahaja ada ia. Bila habis Fatihah tu rukuklah, rukuk, i'tidal, sujud sampai dia boleh bersama-sama dengan imam. Baik, dalam bab ini dah tentulah imam akan mungkin imam akan laju ke depan lagi. Tak apalah, walaupun imam tu qiyam rakaat kedua, dia baru dapat pada rakaat kedua, tak apa. Dia buat je, dia selesaikan rukun-rukun dia, kemudian dia terus ikut imam pada rakaat kedua. Begitu juga halnya kalau rakaat kedua pun sama bacaan Fatihah dia lambat, biarkan imam tu teruskan rukuk, i'tidal, sujud, doa tu sujud sampailah dia pun rukuk selesai, sampai dia dapat balik imam semula. Begitulah seterusnya sehingga selesai solat. Tapi dengan syarat yang memang ada keuzuran. Tapi yang makmum yang boleh baca laju tapi dia baca perlahan, dia baca secara tertib, itu pun termasuk dalam hukum yang sama. Dia kena habiskan Fatihah. Dia masuk dalam hukum yang sama. Jadi bila dalam keadaan begitu, dia kena tahu, oh, imam ni cepat, takbir intiqalatnya cepat,
maka pada rakaat seterusnya dia kena cepatkan bacaan dia. Jangan lambatlah. Tapi kalau semula jadi memang lambat, itu tak ada masalah. Ini semula jadi memang dia, maksudnya dia boleh memilih sama ada nak cepat atau nak lambat. Dia memilih sama ada nak cepat ataupun lambat. Imam bacaannya mesti at-tadwir. Kalau bacaannya hadar atau tartil dan tahqiq, tak sesuai. Tartil dengan tahqiq lagi tak sesuai. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dah habis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak boleh. Lambat. Boleh. Tak boleh jadi imam kau itu. Ini imam penting diri. Sembahyang tarawih di rumah je. Bukan mufaraqah cari masjid lain je lah. Dia memang tak boleh, imam tak boleh. Saya kalau bagi khusus imam, memang saya pesan bab bacaan. Macam mana bacaan yang lebih ideal, yang boleh menyenangkan hati jemaah ikut imam. Laju sangat pun tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, ini macam peluru. Ini untuk orang ulang bacaan Quran tak apa. Dia hafal Quran, dia ulang baca hafalan Quran. Tak apa buat laju gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Am yaquluna iftara. Dia nak ulang bacaan Quran. Memang kalau nak ulang Quran kena baca laju baru cepat ingat. Tapi kalau solat dia kena baca tadwir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Macam itu okey. Dia semua style tadwir. Imam-imam Masjidil Haram tu semua style tadwir. Bacaan tingkatan tadwir nama dia. Ya. Tahqiq dengan tartil. Oh, tahqiq. Tadi tartil saya buat. Kalau tahqiq lagi lambat. Macam Syekh Abdul Basit dan juga Muhammad Khalil Al-Khsari. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu malah lambat. Ataupun baca apa tu mujawwad, baca taranum. Itu pun sama. Okey ya? Baik. Dan apabila selesai ia daripada membaca Fatihah, hendaklah ia rukuk dengan sendirinya dan iktidal dan sujud sehingga dia mendapat imam di mana sahaja ia dan masalah seperti ini disebut qudwah hukmiyah, ikutan pada hukum, dan diberi keuzuran kepada makmum terkebelakang dari imamnya untuk menghabiskan Fatihahnya dengan 5 rukun yang panjang. 5 rukun panjang sampai qiyam. Tapi sebenarnya memang boleh pergi dah sampai qiyam. Sampai qiyam ya. 5 rukun panjang. Rukuk, sujud, qiyam, rukuk. Rukuk yang kedua tu kalau dia tak boleh juga, maknanya baru habis rakaat dia. Yang panjang, rukuk, sujud, qiyam, rukuk. Dia rukuk yang kedua, dia tak selesai baca Fatihah, habis lah. Dia kena ikut terus imam pada rakaat tersebut. Rakaat yang dia baca tu kira malgha. Maksudnya di tak 5. Ini pada yang ni, 3 rukun pada bab lain. Yang 5 rukun ni pada yang terkebelakang. Tapi secara adatnya takkan sampai imam rukuk, tak selesai lagi. Takkan dia tak rukuk-rukuk lagi. Imam dah rukuk rakaat kedua, dia tak rukuk rakaat pertama lagi.
Boleh rukuk lagi sebab imam belum rukuk. Dan masih dan lagi. Dia adalah 5 rukun fi'li. Tapi sebenarnya disebutkan diberi keudhuran terus. Tapi ukurannya 5 rukun fi'li yang besar. Kalau 3 rukun fi'li ni antaranya pada makmum yang muwafiq, dia leka tak baca Fatihah. Dia tak lambat pun. Mengelamun kan. Bila imam rukuk dia tak rukuk apa semua, jangan lebih pada 3 rukun fi'li. Imam rukuk, sujud yang kedua tu, kalau imam sujud yang kedua tu dia masih tak selesai lagi, dia termasuk dalam tu lah. Bila imam sujud pada rukun yang ketiga tu, dia 3 rukun fi'li, rukun ketiga dan lebih. Maksudnya imam sujud yang kedua kalau tak selesai, rakaat itu tak dapat. Dia kena tambah 1 rakaat yang dia terlepas. Yang tadi maksudnya ni yang terkebelakang sebab uzur bacaannya perlahan sehinggalah pada imam rukuk pada rakaat kedua tu dia masih tak selesai lagi, maka bila imam rukuk dia terus dalam rukuk mengikut imam pada rakaat yang kedua. Rakaat yang tu kita tak dikira lah. Okey, ada soalan? 29. Masalah kesesakan yang mengganggukan pada sembahyang Jumaat atau yang lain. Nah, ini biasanya di Masjidil Haram Masjid Nabawi lah. Kalau sembahyang Jumaat, saya biasa sembahyang atas tapak kaki orang, sujud. Masjidil Haram musim haji, sembang Ustaz Firdaus baru ni, kalau nak sembahyang Jumaat di Masjidil Haram 3 jam sebelum azan dah kena ada di masjid. Kita waktu khutbah boleh datang sembahyang saf pertama sini. Sana tak 3 jam. 3 jam sebelum azan dah kena ada di masjid. Digalakkan puasa lah. Puasa sebelum sembahyang Jumaat. Surah masalah ini, baik, bila sebut surah tadi apa gambaran ya? Gambaran masalah ini ialah makmum yang masbuk mendapat imam sedang rukuk pada rakaat yang pertama. Jadi gambaran ini makmum yang masbuk, yang mana dia masa dia masuk, imam sedang rukuk pada rakaat pertama. Baik, maksudnya dia masuk, imam baru nak rukuk ataupun imam sedang rukuk, atau dia mendapat sedikit masa bersama imam ketika qiyam, ya, dan ia sempat membaca padanya sebahagian daripada Fatihahnya. Kemudian ia rukuk bersama imam dan i'tidal. Dia masbuk. Maksudnya dia masuk, makmum ni masbuk dua keadaan. Pertama, dia masuk ketika imam sedang rukuk. Dia sempat rukuk dengan imam. Atau yang kedua, dia sempat qiyam dengan imam, baca sebahagian daripada Fatihahnya. Bila imam rukuk, dia rukuk. Imam i'tidal, dia i'tidal. Bila imam sujud, dia tak boleh sujud. Baik. Solat ni, waktu qiyam, ruang dia memang selesa. Waktu sujud, ruang yang besar jadi kecil. Ya, tak percaya tanya orang perempuan. Orang perempuan paling risau kalau semayang, telekungnya ditekan oleh orang sebelah. Betul tak? Terpijak lah kan.
Jadi maksudnya telekungnya, nak ceritanya ruang sujud dia akan jadi luas, mengembang. Kita nak letak tangan lah apa, dia akan jadi mengembang. Jadi kadang-kadang sujud qiyam lain. Qiyam kita boleh je buat macam ni. Peluklah tubuh macam mana pun boleh. Tapi waktu sujud dia tak boleh. Waktu sujud orang kata apa, dia tak boleh menipu badan dia. Jadi bila ramai, kadang-kadang tak boleh nak sujud. Maksudnya sesak nak sujud tu, tak ada tempat nak sujud. Kemudian berlaku kesesakan pada sujud, maka ia tidak dapat menyelesaikan sujudnya kerana kesesakan hingga imam rukuk pada rakaat yang kedua. Jauh. Di dua keadaan, sama ada dia baru nak rukuk, dia tak habis selesai apa semua sehingga imam rukuk rakaat kedua. Sama. Keduanya memang dia tak boleh selesaikan sampai imam nak rukuk rakaat kedua. Maka hendaklah ia makmum terus rukuk sertanya, dan gugurlah wajib membaca Fatihah daripadanya. Demikian juga jika makmum dapat membaca sebahagian daripada Fatihah dan kemudian imam itu pun rukuk, maka hendaklah ia putuskan berhenti daripada membaca Fatihahnya dan terus rukuk mengikut imamnya. Dan kita dapati makmum pada surah ini seperti orang masbuk, dan dengan ini difahamkan bahawa rakaat masbuk itu tidaklah terhenti pada rakaat pertama sahaja, bahkan kadang-kadang berlaku pada rakaat kedua, yang ketiga atau yang keempat, dan tidak tasawur, tidak terlupa atau tergambar pada akal bahawa berlakunya masbuk pada dua rakaat berturut-turut, melainkan pada masalah ini juga masalah 29. Wallahu a'lam. Dah tu kawan pening kepala. Saya bagi ini kelas yang baru esok. Boleh? Dah tu. Saya tak nak tahu. Kawan pening. Ini pada semayang lain pun sama juga. Okey. Ada 5 minit ni. Soalan? Hari Jumaat ni cuti kelas ya. Hari Khamis last kelas. Jangan lupa hari Khamis malam ada forum Perdana Ustaz Aslim Baharin Abdullah Khairi dan juga Dr. Datuk Muhammad Asri. Moderatornya saya. Malam tu. Khamis malam Jumaat. Ada soalan? Kami malam Jumaat. Yang pergi tu hari apa? Jumaat Sabtu. Ini kami malam Jumaat. Ya. Sama juga. Dia menjadi ikon wakaf di wilayah Persekutuan. Majlis Agama Islam Persekutuan. So dia akan share sikit lah wakaf dia. Dia punya zakat tahunan dia RM100,000. Zakat tahunan dia RM100,000. Datuk Asri. Wilayah. Zakat tahunan dia RM100,000. Wilayah ke Selangor saya tak pasti. Okey, wallahu a'lam. Yang baik pada Allah, yang kurang dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.